Hai, bersama saya lagi Miss Wana. Kali ini kita akan membincangkan tentang kertas 3. Macam mana nak jawab kertas 3 bagi 4-4. So, kalau dah buat soalan ini, bagus, kita akan teruskan dengan perbincangan kita. Okey, di soalan ini dia ada berikan eksperimen tentang getah terasli dan getah terbukan. So, dia letakkan pemberat di kertas asli dan diukur sebelum letak pemberat dan selepas pemberat dialihkan. So, kemudian dia menggunakan pula kertas terbukan. So, dia ambil ukuran sebelum pemberat diletakkan dan kemudian selepas pemberat dialihkan. So, kita pergi kepada soalan yang pertama. Dia nak ukur panjang setiap jalur getah dan rekod bacaan di ruangan yang disediakan. So, dia dah bagi rajah bagi jalur getah itu, kita hanya isikan sahaja. So, kita dapat set 1 untuk sebelum pemberat diletakkan, digantung adalah 10 cm untuk set 1. Kemudian selepas pemberat dialihkan, ukurannya adalah 11 cm. Kemudian untuk set 2 pula, sebelum pemberat digantung adalah 10 cm dan selepas pemberat dialihkan adalah 10 cm juga. Pastikan di sini unit ditulis dengan betul dan ukuran diletakkan dengan betul. Kemudian bagi soalan yang kedua, iaitu soalan B, bina satu jadual untuk merekodkan panjang setiap jalur getah sebelum pemberat digantung dan selepas pemberat dialihkan, dan pemanjangan setiap jalur bagi set 1 dan set 2. So, di sini dia nak 3 benda, iaitu ukuran panjang jalur setiap jalur sebelum pemberat digantung, ukuran panjang setiap jalur selepas pemberat dialihkan, dan pemanjangan setiap jalur getah bagi set 1 dan set 2. So, kita just buat jadual seperti biasa, seperti yang saya tunjukkan. Pemanjangan adalah total penolakan antara selepas dan sebelum. So, kita dapat pemanjangan bagi set 1 adalah 1.0 dan set 2 adalah 0.0. Di sini, pastikan kamu letakkan unit di setiap jadual tersebut. Jangan lupa itu. Kita pergi kepada soalan C1 pula. Dia kata, nyatakan satu pemerhatian yang boleh diambil daripada eksperimen ini. So, pemerhatian ini adalah apa sahaja pemerhatian yang kamu boleh ambil daripada eksperimen yang kita tengok tadi. So, kita tahu yang set 1 adalah getah asli, yang set 2 adalah getah terbukan. Kita buat sahaja pemerhatian yang boleh kita buat adalah panjang getah asli bertambah manakala panjang getah terbukan tidak berubah selepas pemberat dialihkan. So, untuk C2 pula, dia nak berdasarkan pemerhatian yang tadi, dia nak berikan satu inference yang berkaitan bagi eksperimen ini. So, dia nak inference itu adalah sebab apa pemerhatian yang kamu buat itu. So, kita boleh buat getah terbukan lebih kuat dari getah asli, ataupun getah terbukan lebih elastik daripada getah asli. So, inference ini kita boleh ambil daripada pengetahuan kita yang sedia ada, iaitu apabila kita mempelajari bab ini. Seterusnya kita pergi kepada soalan D, iaitu bagi eksperimen yang dinyatakan dia nak pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. So, yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah pemboleh ubah di mana kita bezakannya. Yang kita tahu, kita ada letak gunakan getah jenis asli dan satu lagi getah jenis terbukan. So, kita boleh letak di sini pemboleh ubah dimanipulasi adalah jenis jalur getah. Yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah pemboleh ubah yang kita perhatikan, yang kita membuat pemerhatian. So, yang tadi kita perhatikan adalah pemanjangan jalur getah. Satu, getah jenis asli dia akan memanjang. Satu lagi, tidak ada perubahan. So, kita boleh letak di sini pemboleh ubah bergerak balas adalah pemanjangan jalur getah. Yang terakhir adalah yang pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah pemboleh ubah yang kita samakan. Di sini kita boleh letakkan macam-macam jenis jawapan
Contohnya, berat pemberat yang kita samakan, lebar atau ketebalan jalur getah kita samakan, saiz atau panjang asal jalur getah kita samakan juga. So di sini boleh ubah dimalakan, kita boleh letak pelbagai jawapan. Soalan seterusnya adalah nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. Hipotesis adalah hubungan di antara pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas yang berdasarkan daripada pengetahuan dan pemahaman kita sendiri. So di sini jawapannya adalah getah terbukan adalah lebih elastik daripada getah asli. Okey, kita pergi kepada soalan F. Nyatakan definisi secara operasi bagi kekenyalan getah dalam eksperimen ini. Okey, apabila ditanyakan definisi secara operasi, kita kena berikan definisi itu berdasarkan eksperimen. Kita tak boleh meletakkan definisi itu daripada yang kita ambil daripada nota. So, apa yang kita boleh letakkan adalah apabila pemberat digantung kepada jalur getah asli memanjang, manakala jalur getah terbukan tidak berubah. So, kita boleh tahu kekenyalan getah adalah apabila jalur getah itu memanjang apabila kita letakkan pemberat. So, kita boleh letakkan itu di dalam definisi operasi ini. Kita pergi kepada soalan G pula. Menyatakan jika eksperimen diteruskan dengan menambahkan jisim pemberat, jalur getah akan putus. Ramalkan jalur getah yang mana akan putus dahulu dan terangkan jawapan anda. Okey, dia nak kita ramalkan jalur getah yang putus dulu dan jawab penerangan bagi jawapan kita. Okey, kita daripada pengetahuan yang sedia ada, kita tahu getah terbukan adalah lebih kuat daripada getah asli. Jadi getah asli yang akan putus dahulu. So, kita letakkan jawapan kita, getah asli akan putus terlebih dahulu. Lepas tu dia nak terangkan jawapan anda. Kita terangkan semula, kerana getah asli adalah kurang elastik ataupun lebih lembut daripada getah terbukan. So, dapatlah kita jawapan bagi soalan G. Seterusnya adalah soalan H. Soalan H menyatakan getah terbukan telah direnggangkan dengan menambah pemberat dan pemanjangan jalur getah dalam tempoh 5 hari seperti dalam jadual 1.1. So, diberikan jadual, bilangan hari dan pemanjangan jalur getah. So, soalannya berdasarkan jadual di atas, nyatakan hubungan antara bilangan hari dengan pemanjangan jalur getah. So, apabila ditanyakan tentang hubungan, kita kena kenal pasti yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi dan mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Di sini kita dapat kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi adalah bilangan hari dan pemboleh ubah bergerak balas adalah pemanjangan jalur getah. So, jawapan kita boleh kaitkan dan hubungkannya, semakin bertambah hari, semakin bertambah pemanjangan jalur getah. Okey, selesai soalan H, kita pergi kepada soalan I pula. Soalan I dikatakan, huraikan mengapa jalur getah terbukan kembali kepada panjang asalnya selepas pemberat dialihkan. Okey, kita tahu daripada nota yang kita baca sebelum ini, yang kita telah fahamkan, getah terbukan terdapat rangkai silang sulfur yang mengelakkan polimer-polimer getah menggelongsor antara satu sama lain. So, kita boleh gunakan pemahaman itu ke dalam soalan ini. Kita boleh kata kerana terdapat rangkai silang dengan molekul getah melalui ikatan kovalen yang kuat. Jadi, ini akan mengurangkan keupayaan molekul getah daripada menggelongsor antara satu sama lain daripada menjadi longgar. Baiklah, soalan yang terakhir, dia bagi jenis-jenis larutan di sini. Kemudian dia kata kelaskan larutan-larutan di atas kepada bahan yang boleh menggumpalkan getah dan bahan yang tidak boleh menggumpalkan getah. Maksudnya ini dia nak kita kelaskan asid dan alkali. So, daripada soalan itu kita kena kenal pasti larutan-larutan itu adalah asid ataupun alkali. So, yang pertama adalah NaOH. NaOH adalah sodium hydroxide. Sodium hydroxide adalah larutan alkali. Yang kedua adalah CH3COOH. Ini adalah ethanoic acid. Nama pun ethanoic acid dan dia dikategorikan dalam asid. Kemudian HCl. HCl adalah asid hidroklorik. Asid hidroklorik adalah sejenis asid. Dan HCOOH, formic acid. Formic acid pun di bawah kategori asid.
Dan NH3 iaitu amonia. Larutan amonia adalah larutan alkali. Kemudian KOH adalah potassium hydroxide. Dah tulis pun hydroxide, maksudnya dia ada OH negatif, dia adalah larutan alkali. Dan kita boleh buatkan satu table, kita bahagikan larutan mengumpalkan getah, larutan tak boleh menggumpalkan getah. So kita senaraikan satu persatu, kita dapat larutan menggumpalkan getah adalah ethanoic acid, formic acid, hydrochloric acid. Larutan tak boleh menggumpalkan getah adalah sodium hydroxide, amonia dan potassium hydroxide. Selesailah perbincangan kita bagi soalan ini. Kalau jawapan kamu adalah sama ataupun lebih kurang daripada jawapan saya, maksudnya jawapan kamu adalah betul. Tapi jika salah, tidak mengapa, kita akan cuba lagi dan belajar lagi. Buat banyak latihan dan fahamkan apa nota-nota yang telah kami berikan. Sekian, terima kasih. Bye.